Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk belajar bersama-sama untuk tajuk sirah iaitu janji setia penduduk Yathrib. Apa dia? Janji setia penduduk Yathrib. Sekiranya anda semua sudah bersedia, jom kita mulakan. Baik, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, mari kita mengenali latar belakang masyarakat Yathrib itu sendiri. Yathrib dikenali sebagai Madinah. Yathrib dikenali sebagai Madinah. Tanahnya subur dengan pelbagai tanaman dan buah-buahan. Pekerjaan utama penduduk di sini ialah bertani dan berdagang. Apa yang dimaksudkan dengan bertani? Bertani itu berkebun dan berdagang itu ialah berniaga lah. Macam tu lebih kurang. Okey, baik. Yang seterusnya ialah kebanyakan mereka menyembah berhala. Sekiranya anda dah mengenali tentang latar belakang masyarakat Yathrib, jom kita pergi kepada yang seterusnya. Yang seterusnya kita lihat kepada kabilah. Kabilah Yathrib terdiri daripada 3 puak yang berpengaruh. Puak yang pertama dikenali sebagai kaum Aus. Sama-sama sebut Aus. Yang kedua, puak Khazraj. Puak Khazraj. Yang ketiga namanya Yahudi. Ketiga-tiga ini merupakan pengaruh besar di Yathrib. Baik, Yahudi ini terdiri daripada kaum Bani Nadir. Bani Nadir. Yang kedua ialah Bani Qainuqa'. Yang ketiga ialah Bani Quraizah. Ini merupakan kabilah-kabilah terbesar yang terdapat di dalam masyarakat Yathrib. Sekiranya anda sudah mengenali tentang kabilah-kabilah yang terdapat di Yathrib, jom kita pergi kepada yang seterusnya. Baik, kita pergi pula kepada persengketaan yang berlaku di antara ketiga-tiga kabilah ini, iaitu kaum Aus, Khazraj dan Yahudi. Mereka ini sering bersengketa dan berperang, selalu gaduh dan tak sependapat, lalu berperang. Apabila berlaku sahaja persengketaan antara puak Yahudi dan puak yang lain iaitu Aus dan Khazraj, mereka akan mengugut dengan berkata, hampir tiba masanya akan diutuskan seorang Nabi daripada kalangan kami. Kata Yahudi, kami akan mengikutnya dan membunuh kamu semua. Yahudi berkata kepada puak Aus dan Khazraj, yang mana kaum Yahudi mendakwa Nabi yang terakhir akan lahir daripada kalangan mereka. Jadi disebabkan ini mereka seringlah bergaduh dan berperang. Sekiranya dah faham tentang pergolakan yang berlaku ini, jom kita pergi kepada yang seterusnya. Baik, kita pergi pula kepada sebab yang seterusnya yang menyebabkan penduduk Yathrib berjanji setia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia berlaku pada tahun ke-11 kenabian. Benda ini berlaku apabila 6 orang Arab Yathrib datang ke kota Mekah untuk menunaikan haji. Mereka 6 orang ini bukanlah beragama Islam, tetapi mereka beragama nenek moyang yang diamalkan oleh keturunan mereka. Tapi ajarannya sama, tetap pergi ke kota Mekah untuk menunaikan haji, tapi tidak bertuhankan kepada Allah. Baik, yang seterusnya, mereka telah bertemu dengan Rasulullah dan mendapati Nabi bukanlah daripada kalangan orang Yahudi. Baik, setelah menerima dakwah daripada Rasulullah, mereka berenam ini telah memeluk agama Islam. Baik, yang seterusnya, mereka telah berjanji untuk menyampaikan Islam serta akan datang semula menemui Rasulullah pada musim haji yang berikutnya. Bermula daripada ini, mereka semua telah mengikat janji dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya faham, jom kita pergi kepada yang seterusnya. Baik, seperti yang dijanjikan, 5 orang Arab Yathrib telah datang kembali membawa 7 orang Arab Yathrib yang lain, menjadikan semua jumlah 12 orang telah datang bertemu Rasulullah pada tahun ke-12 kenabian untuk menunaikan haji. Mereka semua adalah agama Islam. Baik, 5 daripada 6 orang Arab Yathrib telah datang membawa 7 orang yang baru memeluk Islam bertemu dengan Rasulullah. Nabi Muhammad sangat gembira dengan kedatangan mereka dan Rasulullah telah bersabda supaya mereka berbai'ah. Apa dia bai'ah itu? Jom kita pergi kepada yang seterusnya.
Bai'ah ialah perjanjian. Apakah nama perjanjian di antara 12 orang Yasrib tadi bersama Rasulullah? Perjanjian tersebut dinamakan sebagai Perjanjian Aqabah Pertama. Sebut sama-sama, Perjanjian Aqabah Pertama. Jom kita tengok perjanjian itu satu persatu. Yang pertama, tidak syirik kepada Allah. Maksudnya, tidak menduakan Allah, tidak sembah benda lain. Hanya Allah sahaja. Baik, yang seterusnya ialah tidak mencuri. Yang ketiga ialah tidak berzina. Yang keempat, tidak membunuh anak perempuan. Yang kelima, tidak melakukan kejahatan. Dan yang terakhir ialah setia kepada Rasulullah. Untuk mengingati perjanjian Aqabah pertama ini, Ustazah telah sediakan satu nasyid untuk anda mengingati bersama-sama. Jom kita dengar lagu tersebut. Ini perjanjian Aqabah pertama, mari bersama kita mengamalkannya. Pertama ialah tidak syirikkan Allah, kedua pula tidak mencuri, ketiga pula tidak lakukan zina, keempat tidak bunuh anak mereka, kelima tidak buat kejahatan, keenam perintah Rasul tidak derhaka. Baik, jom kita pergi kepada yang seterusnya. Maka termeterailah perjanjian Aqabah pertama ini antara 12 orang Yasrib tadi dengan Rasulullah. Baik, mereka dengan berbesar hati mentaati perjanjian yang dilakukan ini. Yang seterusnya, apabila ingin pulang ke Yathrib, Nabi mengutuskan Mus'ab bin Umair. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair bersama-sama mereka untuk mengajar ajaran Islam di Yathrib. Yang seterusnya, ini menunjukkan bukti Nabi Muhammad sangat memberikan perhatian kepada dakwah dan perkembangan Islam. Baik, sekiranya awak tengok dari dalam buku teks, muka surat 140, awak akan nampak kepingan yang Ustazah letak di sini yang warna hijau ni. Baik, jom kita tengok mengapakah Nabi Muhammad memilih 6 perkara di dalam perjanjian Aqabah pertama ini. Jom kita tengok satu persatu. Baik, ini berkaitan dengan perjanjian Aqabah tu ya. Baik, yang pertama, manusia tidak ada pedoman dalam kehidupan. Sekiranya kita taat kepada Allah, jadi manusia tu ada pedoman. Jadi bila dia syirik, dia tak ada pedoman. Ya, faham ya? Baik, yang kedua, menjamin hak masyarakat selamat. Apabila tidak mencuri, kita tidak ambil hak orang lain. Orang tak ambil hak kita. Jadi masyarakat kita selamat. Jadi bila kita sentiasa mencuri, jadi masyarakat tak selamat. Ya. Okey, baik. Seterusnya, meruntuhkan sistem kekeluargaan. Jadi bila kita berzina, melakukan dosa, melakukan persetubuhan yang tidak baik, jadi dia akan meruntuhkan sistem kekeluargaan. Jadi tu Nabi Muhammad kata, jangan berzina. Baik, yang seterusnya, menjaga keselamatan manusia. Untuk apa? Tidak membunuh anak perempuan itu. Jangan bunuh. Kalau bunuh, dia akan mengancam nyawa. Jadi Nabi tak suka perkara-perkara yang mengancam nyawa dan mengancam keselamatan manusia. Jadi Nabi buat perjanjian Aqabah ni. Baik, yang seterusnya, nombor 5, mengelak daripada berlaku kekacauan dan huru-hara. Apabila kita buat kebaikan, dia tak akan jadi huru-hara ni. Tapi bila kita buat kejahatan, dia akan jadi huru-hara, kekacauan dan sebagainya. Tu ya. Tu sebab perjanjian Aqabah pertama ni termeterai. Baik, yang seterusnya, yang terakhir, nombor 6, sentiasa dipimpin ke jalan kebenaran. Apabila kita setia kepada Rasulullah, Rasulullah akan sentiasa menjadi pemimpin yang terbaik dan memimpin kita ke jalan yang benar. Okey, sekiranya faham, jom kita pergi kepada yang seterusnya. Pada tahun ke-13 kenabian, telah datang lagi orang Islam daripada Yasrib untuk menunaikan haji di Mekah. Kali ini jumlahnya lebih ramai, iaitu 70 orang. Okey, jom kita tengok berapakah lelaki dan perempuan. Lelaki 68 orang dan 2 orang perempuan. Mengikut pembacaan Ustazah, jumlahnya tidak sama. Tapi kita ikut saja jumlah yang ada di dalam buku teks, iaitu seramai 70 orang. Baik, jom kita baca satu persatu. Seramai 70 orang daripada Yathrib telah datang bertemu dengan Rasulullah. Yang kedua, dalam perjalanan kali ini, Nabi Muhammad telah meminta mereka supaya berjanji setia kepada baginda. Maka terjadilah pula perjanjian Aqabah yang kedua. Jom kita tengok perjanjian Aqabah yang seterusnya.
Maka terjadilah perjanjian Aqabah yang kedua. Di dalam perjanjian Aqabah kedua ini, Rasulullah SAW telah menambah dan menukar perjanjian kepada perjanjian yang baru. Baik, apa dia? Jom kita tengok satu per satu. Yang pertama, mendengar dan mentaati Nabi Muhammad SAW dalam semua keadaan. Ya. Yang kedua, membelanjakan harta di jalan Allah sama ada ketika senang atau susah. Yang ketiga, menyeru manusia kepada kebaikan dan menolak kemungkaran. Yang keempat, tabah menghadapi celaan orang kafir. Yang kelima, melindungi Nabi Muhammad sebagaimana melindungi diri dan keluarga sendiri. Baik, awak boleh tengok benda ini, perjanjian ini di dalam buku teks muka surat 141. Mari kita tengok sikit apakah pencerahan tentang perjanjian Aqabah ini. Perjanjian Aqabah merupakan salah satu sebab kepada berlakunya hijrah Nabi Muhammad SAW dan umat Islam ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Baik, Ustazah rasa cukup dulu setakat sampai di sini. InsyaAllah nanti kita akan bertemu lagi untuk pelajaran kita yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.